Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu sekali lagi di dalam kelas tajwid online untuk tahun 6. Hari ini saya akan terangkan hukum tajwid iaitu idgham mutamathilain. Baik, pada minggu yang lepas kita telah belajar hukum idgham pada bahasa dan juga pada istilah. Idgham ni juga dia ada 3 bahagian. Kalau kamu ingat minggu yang lepas saya dah terangkan. Yang pertama hukum idgham mutamathilain, yang kedua hukum idgham mutaqaribain, dan yang ketiga hukum idgham mutajanisain. Jadi insya-Allah pada minggu ini kita akan cuba belajar dan juga cuba faham dengan hukum idgham mutamathilain. Baik, pelajaran yang seterusnya iaitu hukum idgham mutamathilain. Okey, sebelum kita baca pengertian idgham mutamathilain, saya nak bacakan dahulu misal idgham mutamathilain. Okey, kamu dengar dahulu. Nanti kita akan terangkan, kita akan huraikan kenapa dibaca begitu. Okey, misal yang pertama, gambar awan yang pertama tu idzahaba. Yang kedua yudrikumu. Yang ketiga yukrihunna. Yang keempat waqad dakhalu. Dan yang kelima izhab bi kitabi. Okey. Boleh Okey, kita teruskan kepada pengertian idgham mutamathilain. Okey, idgham mutamathilain ialah pertemuan dua huruf yang sama makhraj dan sifatnya. Okey. Kalau kamu tengok huruf contoh yang di atas tu, yang gambar awan tu, tengok contoh yang pertama tu. Perasan tak ada dua huruf yang sama? Huruf apa yang sama? Ya, huruf zal bertemu dengan zal. Tengok huruf contoh yang kedua. Huruf kaf bertemu dengan kaf. Yang ketiga, ha bertemu dengan ha. Yang keempat, dal bertemu dengan dal. Yang kelima, ba bertemu dengan ba. Okey. Kita tengok dekat situ. Hukum bacaan dia. Hukum bacaannya ialah wajib diidghamkan. Okey, apabila kamu jumpa misal ni, ayat ni dalam Quran, kamu hukum dia wajib diidghamkan. Kalau tak baca diidghamkan, dia tak akan bunyi. Dia memang akan automatik dia akan baca, dia akan diidghamkan. Sebab tu hukum bacaannya wajib diidghamkan. Okey, kita tengok terusnya. Cara bacaannya ialah memasukkan huruf pertama yang mati. Tengok contoh misal yang tadi yang saya baca, huruf zal bertemu zal. Ada dua huruf zal. Perasan tak huruf zal yang pertama tu tiada baris? Itulah dinamakan sebagai huruf pertama yang mati. Masukkan dia ke dalam huruf kedua yang berbaris. Huruf zal depan tu berbaris kan? Ya, betul. Ya, berbaris sehingga menjadi satu huruf yang bertasydid. Kita tengok cara bacaannya tu pun dah jelas menerangkan. Huruf yang pertama tu dia tak ada baris. Lepas tu huruf kedua tu baru ada baris. Ya, okey. Jadi huruf pertama tu kita masukkan terus kepada huruf yang kedua tu. So bila kita masukkan dia, dia akan jadi izzahaba. Automatik dia akan menjadi huruf yang bertasydid. Begitu. Kita tengok contoh yang kedua pula. Huruf kaf bertemu dengan huruf kaf. Okey.
tengok cara bacaannya tadi. Dia kata apa? Memasukkan huruf pertama yang mati. Huruf pertama tu yang mati kan, kaf yang pertama tu mati ke dalam huruf kedua yang berbaris. Huruf kedua, huruf kaf tu baris apa? Ya, baris hadapan. Ya, bila kita dah masuk, kita baca kan, kita masuk sekali tu dia akan menjadi huruf yang bertasydid. Jadi bunyi dia macam mana bunyi dia? Cuba baca. Okey. Yudrikumu. Macam tu. Faham Okey, tak apa. Kita teruskan contoh yang ketiga. Apa huruf yang sama dekat dalam tu? Ha bertemu dengan ha. Okey. Salah satu tu dia takkan ada baris. Dan huruf yang kedua tu dia akan ada baris. Ha yang kedua tu barisnya apa? Betul, baris hadapan. Jadi bila dibacakan, dia akan bunyi dia yukrihunna. Okey, dapat Okey, tengok pula misal yang keempat. Huruf apa yang sama dalam tu? Dia dal bertemu dengan dal. Macam yang saya bagi tahu juga tadi, huruf pertama dal tu dia tak akan ada baris. Huruf yang kedua tu baris dia baris apa? Baris di atas. Okey, so bila kita baca kan, dia akan berbunyi seperti bertasydid. Wa qad dakhalu. Okey, yang contoh yang seterusnya huruf apa? Huruf ba bertemu dengan ba. Sama juga, cuba tengok huruf ba yang pertama tu dia tak ada baris. Huruf ba yang kedua tu baru ada baris. Baris dekat mana? Baris di bawah. Okey, bila dibacakan, itu yang dia akan jadi huruf yang bertasydid. Izhab bi kitabi. Okey, untuk setakat ni faham Alhamdulillah, kita dah belajar pelajaran yang mula tadi, iaitu pengertian, hukum dan juga cara bacaan idgham mutamas lain. Dan juga saya juga dah terangkan beberapa contoh idgham mutamas lain. Seterusnya kita akan tengok contoh-contoh idgham mutamas lain yang ada di dalam Al-Quran beserta dengan huruf-hurufnya. Kalau kita tengok di situ, huruf-hurufnya ada 11. Yang pertama sekali ba bertemu dengan ba, hinggalah ha bertemu dengan ha. Jadi saya akan bacakan misal dia ba bertemu dengan ba dan seterusnya, dan saya harap murid-murid dapat dengar dan juga cuba ikut perlahan-perlahan. Okey, baik, kita tengok misal yang pertama. Ba bertemu dengan ba. Izhab bi kitabi. Ta bertemu dengan ta. Rabihat tijaratuhum. Dal bertemu dengan dal. Wa qad dakhalu. Zal bertemu dengan zal. Iz zahaba. Ra bertemu dengan ra. Wadhkur rabbaka. Ain bertemu dengan ain. Tasti' alaihi. Fa bertemu dengan fa. Yusrif fi. Kaf bertemu kaf. Yudrikumu. Lam bertemu dengan lam. Faqulli. Waw bertemu dengan waw. Fanadaw walata. Ha bertemu dengan ha. Yukrihunna. Okey, itulah contoh-contoh misal idgham mutamasilain yang ada di dalam Al-Quran.